Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amirul Afla bin Maknur, nombor metrik A162794. Dalam video ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan tugasan subjek kajian hadis masa kini yang merupakan tugasan ulasan kitab As-Sunnah wa Makanatiha fi Tasyri' al-Islami daripada muka surat 172 hingga 176. Okay. Dalam muka surat ini dia menjelaskan mengenai hujah golongan yang menentang hadis. Antara hujahnya, yang pertama adalah dalam video orang yang sebelum saya. Jadi yang keduanya dalam menolak sahih as-sunnah ini, kumpulan-kumpulan sesat telah pun menimbulkan keraguan terhadap perawi-perawi, iaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan apa yang telah mereka buat kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Jadi mereka mengemukakan pandangan bahawa hanya Al-Quran sahaja yang harus diikuti, yang mana mereka telah menolak iaitu peranan hadis dan apa yang dibawa oleh hadis tersebut. Jadi di sini mereka mengatakan bahawa kita mesti menolak kata-kata, perbuatan dan pengaturan Nabi SAW. Satu-satunya kumpulan yang secara terbuka menyatakan adalah tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW, iaitu adalah mazhab pelampau ataupun dikenali sebagai Rafidah ataupun Syiah. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya tidak pernah mendengar satu orang pun yang digambarkan sebagai seorang lelaki yang berpengetahuan atau sesiapa yang menggambarkan dirinya sebagai seorang lelaki yang berpengetahuan tidak bersetuju dengan as-sunnah. Dalam ayat ini bahawa Al-Um sendiri, Imam Syafi'i sendiri tidak menolak hadis SAW dan menyatakan as-sunnah juga terdapat dalam perundangan Islam. Bahawasanya Allah SWT memerintahkan kita supaya mematuhi perintah Rasulullah SAW dan berserah kepada segala keputusan dan arahannya, serta semuanya yang datang selepas Nabi SAW mesti taat kepadanya. Maknanya di sini bahawasanya orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan orang yang hidup selepas zaman dengan Nabi perlu taat kepada Nabi, walaupun kita tidak hidup sezaman dengan dia. Jadi begitu juga tidak terdapat sebarang pernyataan yang menghalang ciptaan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya juga tidak ada perbezaannya bagi kita dan sesiapa yang datang selepasnya untuk semestinya menerima bacaan atau sabda Rasulullah SAW. Maksudnya di sini orang yang sezaman Nabi ataupun selepasnya tidak ada orang panggil perbezaan, yang mana kita harus terima, tidak perlu menolak as-sunnah SAW. Dari perdebatan Imam Syafi'i yang sebelumnya, jelaslah bahawa penyebab perbalahan atau perbincangan ini adalah kerana kurangnya keyakinan dan pengetahuan tertentu terhadap apa yang disampaikan dari riwayat-riwayat yang mana bertentangan dengan pengetahuan tertentu dan pasti yang diberikan oleh Al-Quran. Ini kerana kita yakin bahawa Al-Quran merupakan adalah secara aslinya yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan kemudiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Hazim berkata dalam ayatnya, kami telah menjelaskan bahawa Al-Quran adalah sumber utama perundangan dan kami mendapati di dalamnya suatu perintah untuk mematuhi perintah-perintah Rasulullah SAW. Maksud di sini bahawa Al-Quran pun adanya supaya kita ni patuh kepada Rasulullah SAW dari segi apa yang disampaikan, apa yang diarahkan. Jadi as-sunnah juga merupakan satu
perkara ataupun satu kitab, satu benda yang perlu kita ikut selain daripada Al-Quran. Menulis lanjut mengenai Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Dalam ayat ini bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Ayat keempat pula bermaksud, segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey, maksud ini di sini, Rasulullah SAW, ia tidak berkata dengan sesuatu yang bohong. Dia sentiasa bercakap yang benar. Jadi apa yang keluar daripada mulutnya bukanlah daripada kemahuannya ataupun pendapatnya sendiri, tetapi apa yang dijelaskan ataupun yang diterangkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT. Dengan itu kita menyimpulkan bahawa bahawa wahyu daripada Allah kepada Rasulnya dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah wahyu yang merupakan mukjizat kepada Nabi SAW, diturunkan secara berperingkat serta dibaca dan ditulis dalam bentuk buku dinamakan sebagai Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, mukjizat dalam pegangan kita sebagai seorang Muslim adalah Al-Quran juga. Dan seterusnya wahyu yang kedua yang berkaitan, wahyu yang berkaitan dan diterima, tidak ditulis dalam bentuk buku, mushaf, yang mana ianya bukanlah suatu bentuk yang mukjizat seperti Al-Quran, dan dia merupakan riwayat yang kita dapati daripada Rasulullah SAW, iaitu dari segi perbuatan, percakapan, dan juga pengakuan Rasulullah SAW. Dan ini adalah bahagian kedua ini menjelaskan dan diperincikan arahan Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nahl, kami mendapati bahawa Allah SWT telah mewajibkan kita untuk mematuhi bahagian kedua As-Sunnah, seperti mana yang dia wajibkan kita mengikuti bahagian pertama, iaitu Al-Quran, tanpa membezakannya antara keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah, ini dalil daripada ayat ini, maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Di sini merupakan bukti ataupun dalil bahawa selain daripada Al-Quran, wajiblah juga kita untuk mentaati Rasulullah SAW, ataupun dikatakan di sini bahawasanya ialah As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Ada yang pendapat bahawa kita perlu hanya ikut Al-Quran, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri berfirman, Allah berfirman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Ini antara dalil bahawasanya kita perlu berpegang kepada As-Sunnah SAW ataupun hadis Nabi SAW. Dan beliau juga berkata, kita perlu berpegang kepada kedua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i berkata, begitulah, dan harus menerima penghakiman itu. Jika seseorang berpegang selain daripada keduanya, selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah zalim, dan dia masih berurusan dengannya setelah mengetahui sumber bukti yang ada. Maka dalam pandangan kami, dia dianggap seorang yang kafir. As-Suyuti juga berkata, kelompok-kelompok yang melampau dari Rafidah menolak sunnah sebagai bukti Islam yang sah, membataskan diri mereka kepada Al-Quran sahaja. Maksudnya mereka percaya kepada Al-Quran sahaja, As-Sunnah mereka tolak ke tepi. Menurut mereka, kenabian tersebut perlu diberikan kepada Ali, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat, dan Jibril melakukan kesalahan dalam menyampaikannya. Dan ini merupakan satu statement yang dikeluarkan oleh kelompok pelampau, iaitu Rafidah. Okey. Hujah yang ketiga bagi golongan
yang menolak sunnah ini secara terang-terang ataupun tersembunyi, tapi di sini kita sebutkan sebagai secara terang-terangan. Dapat diberikan beberapa poin di sini. Antaranya, jika as-sunnah ini, hujah mereka lah, jika as-sunnah ini memulakan undang-undang baru yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran, ilmu yang didirikan dari asas yang kurang, iaitu as-sunnah lah, bertentangan dengan ilmu yang dibuat dengan asas kuat ataupun pasti, iaitu Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang datang kemudiannya tidak cukup kuat berbanding dengan ilmu yang asal. Maksud di sini, ilmu yang dibawa oleh as-sunnah ini, yang mana datangnya selepas Al-Quran, maka ianya adalah suatu sumber yang tidak kuat, satu sumber ilmu yang tidak boleh diguna pakai. Maksud di sini, mereka hanya menolak dari sudut keilmuan itu ataupun dari sudut sahihnya itu Al-Quran itu, adanya wujudnya as-sunnah tersebut, disebabkan ianya datang selepas Al-Quran, dan ilmu yang ada pada as-sunnah itu adalah tidak sekuat ataupun tidak sepasti berbanding dengan ilmu Al-Quran. Yang kedua, jika sunnah menyesahkan isi kandungan Al-Quran, maka di sini Al-Quran yang perlu diikuti dan bukannya as-sunnah. Dia cerita di sini bahawa tujuan as-sunnah adalah, seperti mana kita tahu, ialah untuk menyesahkan isi kandungan ataupun ayat-ayat Al-Quran, yang mana orang panggil secara umum, ayat Al-Quran yang secara umum dijelaskan lagi. Jadi di sini, jika as-sunnah itu tujuannya untuk menyesahkan ayat-ayat Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, Al-Quran lah perlu diikut dan bukannya as-sunnah, kerana Al-Quran ini satu benda yang utama dan sunnah itu hanya menjelaskan sahaja. Jadi poin yang seterusnya, dan jika sunnah menjelaskan apa yang disebutkan oleh Al-Quran secara umum, maka ianya adalah pengetahuan yang tertentu sahaja. Seperti mana yang kita cakap tadi lah, bahawasanya sunnah ini hanya untuk menjelaskan dan bukannya untuk diikuti. Hujah keempat, penafsiran atau jawab. Yang keempat adalah berkaitan dengan penafsiran atau jawapan Imam Asy-Syafi'i, dapat diringkaskan seperti berikut. Ini antara jawapan Imam Asy-Syafi'i kepada hujah golongan yang menentang hadis. Yang pertama, Allah SWT memerintahkan kita mematuhi dan mengikuti Rasulnya. Perintah ini merangkumi mereka yang hidup sepanjang hayatnya dan mereka yang mengikuti selepasnya. Manakala mereka tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, mereka boleh mengikutinya melalui riwayat yang berkaitan daripadanya, iaitu as-sunnah lah. Yang bermaksud, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mengikuti dan menerima riwayat-riwayatnya. Itu antara bukti bahawasanya as-sunnah itu ada. Kerana untuk orang-orang yang selepas zaman Nabi SAW, macam mana kita nak ikut kalau tidak adanya bukti as-sunnah tersebut? Yang kedua, untuk menentukan hukum Al-Quran itu sendiri, kita mesti menerima riwayat. Sebagai contoh, untuk mengetahui ayat-ayat mana yang dibatalkan dan yang membatalkan, kita mesti merujuk kepada as-sunnah. Untuk mengetahui hukum Al-Quran, kita mesti merujuk as-sunnah. Kerana as-sunnah ini merupakan satu jawapan ataupun penjelasan Nabi, ataupun as-sunnah ini juga ada yang pendapat para sahabat. Jadi ianya merupakan satu jawapan kepada ayat-ayat yang tidak dapat difahami oleh orang-orang yang biasa ataupun masyarakat awam. Yang ketiga, terdapat ketetapan tertentu yang dipersetujui oleh semua, bahkan oleh mereka yang menolak riwayat Nabi SAW. Sunnah adalah satu-satunya sumber yang membuktikan banyak ketetapan itu. Dan yang keempat, jawapan Imam Syafi'i, syariah menegaskan bahawa ilmu pengetahuan mungkin dapat ditentukan atau dibatasi oleh pengetahuan yang berada di bawah pengetahuan yang sebenar.
Sebagai contoh, kebenaran saksi sesuatu kes. Yang kelima, mungkin kesalahan atau pembohongan itu berlaku. Mungkin kesalahan dan pembohongan itu berlaku. Disebabnya munculnya hadis-hadis palsu. Jadi dalam beberapa riwayat ataupun periwayatan, namun itu adalah sangat sedikit daripada bahkan mereka yang sedikit sebanyak pada riwayat ini disokong oleh dalil as-sunnah dan ayat al-Quran. Dan seterusnya subtopik yang kelima, Imam Syafi'i tidak menjawab hujah lawannya ketika dia mengatakan bahawa Allah SWT mengutuskan Al-Quran sebagai penjelasan dari semua perkara. Bab yang seterusnya akan dibincangkan, yang mana bab seterusnya ini adalah mengenai as-sunnah dan hujah penentangnya contemporary, iaitu pada masa kini lah. Zaman kini terdapat ilmu yang minoritinya menolak kesahihan as-sunnah sebagai bukti Islam. Dalam isu yang 7 dan 9 majalah Manar, 2 wawancara dengan Taufik Siddiqui dicetak di mana beliau menyatakan pandangannya di bawah tajuk Islam adalah Al-Quran sahaja. Kenyataan dan keraguan yang dibangkitkan serta hujah-hujahnya boleh diringkaskan seperti berikut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, maksudnya tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Dan yang kedua, firman Allah SWT, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Ini antara hujah-hujah juga yang dibawa oleh orang yang menolak hadis. Okey, kedua-dua ayat ini menunjukkan Al-Quran mengendalikan secara menyeluruh setiap perkara yang berkaitan dengan agama serta semua keputusan dan perintahnya. Di samping itu juga, mereka menunjukkan bahawa Al-Quran telah menjelaskan ketetapan secara terperinci mengenai Islam, sehingga tidak ada sumber lain seperti as-sunnah yang mana diperlukan dalam menjelaskan perkara-perkara tersebut. Ini adalah sekian daripada saya dalam buku surat tersebut. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.